Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam Solat Bicara Ilmu pada kali ini. Dan pada minggu yang lepas saya ada berkongsi dengan tuan-tuan bagaimana cara untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya telah nyatakan dalam siri yang lepas, bahawa setiap manusia itu dia tidak boleh lari daripada keinginan dan juga kehendak. Setiap manusia itu dia ada keinginan-keinginan tertentu dan dia ada impian-impian tertentu yang dia ingin capai dalam kehidupan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita ingin capai dalam kehidupan kita itu sudah semestinya adalah kita mengharapkan yang lebih baik daripada apa yang kita ada pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan kita ni, kita sentiasa berfikir tentang masa depan. Kita ingin bergerak ke hadapan. Kita bergerak daripada titik kita sekarang, tempat kita berada sekarang ini, satu titik kita yang kita berada sekarang ini, dan kita menuju ke satu titik di masa depan kita itu. Baik, titik harapan itu ialah apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai dalam kehidupan kita. Dan sudah semestinya tuan-tuan, kehidupan kita di masa depan itu, titik di kita di masa depan itu, kita mengharapkan yang lebih baik daripada apa yang kita ada pada hari ini. Itu tidak boleh lari. Sebab kita mengharapkan, setiap orang akan mengharapkan supaya keadaan masa depan itu yang lebih baik daripada apa yang dia ada pada hari ini. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada minggu lepas, pada siri yang lepas, saya berkongsi dengan tuan-tuan pandangan Anthony Robbins, yang mana beliau berkongsi dengan khalayak ramai bagaimana beliau mencapai kejayaan dalam kehidupan dia. Dan dia telah berkongsi iaitu bagaimana untuk kita mencapai apa yang kita inginkan, dan dia mengungkapkan empat tahap, empat tahap atau empat ringkat untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau kita masih ingat lagi, empat tahap tersebut ialah, pertama sekali, tahap yang pertama ialah kita kena putuskan apa yang kita inginkan. Yang kedua ialah kita ambil tindakan dengan kita berbuat sesuatu untuk kita mencapai apa yang kita putuskan itu tadi. Dan yang ketiga ialah kita ambil tahu dan kita perhatikan apa yang telah kita perolehi daripada tindakan yang telah kita buat. Dan yang keempat ialah kita fleksibel, ataupun kita ni mempunyai pelbagai kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan, mana kita boleh menukarnya pada bila-bila masa mengikut kesesuaian. Kita ada kemampuan kita menyesuaikan keadaan. Jadi tuan-tuan dan puan, itu adalah merupakan kaedah yang digunakan oleh Anthony Robbins. Baik, jadi pada kali ini tuan-tuan, saya ingin mengemukakan juga apa yang dipopularkan oleh Joseph O'Connor, yang mana beliau ini juga telah menggariskan model yang sama dalam nak mencapai kejayaan atau mencapai apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Jadi Joseph O'Connor ni dia juga menggariskan model yang sama seperti yang diperkenalkan oleh Anthony Robbins, cuma pendekatan dia sedikit berbeza, iaitu dia menggunakan kaedah 4 soalan asas yang patut ditanya dalam kita menentukan kita berjaya untuk kita bergerak dari titik kita sekarang ini ke titik masa hadapan yang kita inginkan. Dia menggunakan kaedah itu. Dia menggunakan kaedah 4 soalan asas. Baik. Soalan asas yang pertama yang perlu kita tanya ialah, apakah yang sedang saya tuju? Apakah yang sedang saya tuju? Maknanya kita ni nak bergerak ke mana sebenarnya? Baik, saya nak pergi ke titik situ tu. Titik situ tu titik apa sebenarnya? Titik harapan kita itu. Maksudnya di sini ialah apakah hasil yang kita inginkan di titik harapan kita itu. Okay, dan hasil juga keadaan yang kita inginkan di hadapan kita. Maksud kita berada di titik sekarang, keadaan kita sekarang, dan kita nak apakah keadaan yang hasil atau keadaan yang kita inginkan pada masa depan. Baik, yang kedua ialah tuan-tuan dan puan-puan, soalan kedua yang perlu kita tanya diri kita ialah, kenapa saya mau bergerak ke titik harapan kita itu? Kita berada di titik kita sekarang, kenapa kita nak bergerak ke titik itu? Baik, apa tujuan kita? Apa yang kita nak sebenarnya? Kenapa kita harus bergerak ke sana? Baik, inilah yang kita nilai, kita pegang, yang akan memandu kita kenapa kita harus bergerak ke titik itu. Baik, contohnya tuan-tuan ialah, contoh kita berada di Kelantan. Baik, kita nak pergi ke Kuala Lumpur. Baik, kita kena tanya, kenapa saya nak ke Kuala Lumpur? Baik, mesti ada tujuan kita kenapa kita nak ke Kuala Lumpur. Baik, inilah kita akan pegang kenapa kita harus pergi ke Kuala Lumpur.
Okay? Itu adalah soalan yang kedua. Dan soalan yang ketiga ialah bagaimana saya dapat sampai ke sana? Daripada titik kita berada sekarang ini, untuk kita pergi ke titik masa hadapan, jadi bagaimana saya nak sampai ke sana? Maka di sini ialah perlu kita ada strategi yang perlu kita buat, yang perlu kita rencanakan untuk kita mencapai, untuk kita bergerak ke titik hadapan kita itu. Strategi-strategi ini perlu kita gembelengkan, perlu kita rencanakan supaya perjalanan kita ke titik tersebut dapat dicapai dan dapat diuruskan dengan yang terbaik. Baik, yang keempat tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita mencapai apa yang kita inginkan itu, maka kita perlu ada soalan yang keempat, iaitu apa yang terjadi bila sesuatu yang kita buat itu tidak menjadi. Contoh, kita kata kita telah buat strategi-strategi itu, kita telah laksanakan strategi, tapi tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Maka di sini ialah kita kena ada plan risiko dia, ataupun dipanggil sebagai plan kita nak menguruskan risiko dia. Ini kita sertakan dengan plan contingency. Maksudnya jika strategi yang kita buat itu tak berjaya, maka kita ada backup plan yang boleh kita gunakan untuk kita mengatasi keadaan-keadaan di luar jangkaan itu tadi. Maknanya risiko-risiko baik. So, dalam kehidupan kita ni kita tidak boleh lari daripada risiko, sebab risiko adalah satu benda yang akan sentiasa berlaku dan dia akan merencatkan dari segi perjalanan apa yang kita inginkan. Dan tetapi bila kita ada backup plan, maka di situ risiko-risiko ini dapat kita uruskan dengan sebaik mungkin. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam kehidupan kita ni, maka kita perlu uruskanlah apa yang kita inginkan itu supaya kita dapat bergerak ke arah yang lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan, benda-benda begini, soalan-soalan yang saya tertarik dengan apa yang dikemukakan oleh Joseph O'Connor ini. Sebabnya persoalan-persoalan yang perlu kita sentiasa tanya dalam diri kita supaya kita ni boleh refresh, boleh muhasabah diri supaya kita akan menjadi lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan, mungkin sedikit ilmu yang saya kongsikan dengan tuan-tuan ini amat berguna kepada para pelajar kita, lebih sebabnya mereka ini perlu kepada satu guide bagaimana mereka ingin mencapai kejayaan dalam kehidupan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap kita boleh berkongsi dengan rakan-rakan kita dan juga para pelajar kita di sekolah bagaimana cara untuk kita mencapai apa yang kita inginkan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.